السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد, Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berhimpun dalam majlis ilmu di antara salat maghrib dan isyak dengan menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andusi. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih membincangkan bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Ini pada bahagian sifat atau perangai yang terpuji, yang mana di antaranya yakni kasih ataupun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sambungan daripada pelajaran kita bulan lepas. Ketahui olehmu, naklah kita belajar i'lam, naklah kamu tahu, naklah kamu belajar. Apabila disebut sebagai ketahui, mana ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mendengar. Kun aliman atau muta'alliman, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Yani orang yang ada ilmu, orang yang belajar dan orang yang mendengar. Paling tidak pun muhibban, orang yang cinta, suka kepada ilmu. Jangan kita jadi golongan yang tidak suka kepada ilmu, benci kepada ilmu. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu, apa yang dikendaki dengan pengertian kasih, makna kasih, yakni cenderung hati kepada sesuatu yang disukai. Makna kasih itu, hati itu cenderung kepada sesuatu yang disukai, yang dicintai. Dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Contohnya, sesuatu yang sedap itu memang kita suka. Begitu adalah contoh apa yang dimasukkan dengan kasih. Benda yang sedap sudah tentu kita suka. Dan jika kuat kasih itu dinamakan sebagai asyik. Dan kalau kuat sukanya, kuat cintanya, dia panggil asyik. Dan makna benci itu liar hati daripada sesuatu kerana keadaannya menyakiti. Dan sebaliknya berbeza pula dengan makna liar hati. Makna liar hati maknanya benci kepada sesuatu yang boleh menyebabkan kita sakit, menyakitkan kita, itu liar hati. Dan jika kuat oleh benci itu dinamakan akan dia marah dan murka. Dan kalau benci itu kuat sangat, dipanggil sebagai marah ataupun murka. Dan bahawasanya sebab bagi kasih itu ada dua perkara. Yani ada dua perbezaan, satu kasih, satu benci. Jadi teramat kasih itu dia panggil asyik. Teramat benci dia panggil marah ataupun murka. Ini dua keadaan yang
ada dalam diri manusia. Dua sifat, suka dan benci itu memang ada dalam diri kita. Sifat sebagai manusia. Dan dua sifat inilah apabila kita kembangkan, kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita cinta kepada Allah, kita tak pernah benci kepada Allah. Yang suruh kita benci itu perkara mungkar. Setiap yang apabila Allah Taala benci, hendaklah kita benci. Yang ini kemungkaran tu adalah benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dua perkara inilah yang duduk dalam diri kita, mendominasikan diri kita. Ada kala yang kita suka, ada kala yang kita tak suka atau benci. Dan apabila kita hubungkan dengan hubungan kita dengan Allah, perkara yang sama juga ataupun sifat yang sama juga yang kita gunakan untuk kita ma'rifatullah, untuk kenal Allah, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua perkara ini. Dan bahawasanya sebab bagi kasih itu dua perkara. Sebab yang membawa seseorang tu kasih kepada Allah ni ada dua benda. Dua perkara inilah yang kita kena fahami. Macam mana kita nak dapat kita kasih kepada Allah. Macam mana kita nak jadi orang yang kita suka kepada Allah. Yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, keelokan. Ada dua perkara yang dia akan terangkan di sini. Yang pertama, berbuat baik. Boleh kita cinta kepada Allah. Yang kedua, keelokan. Boleh kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang dimaksudkan dengan berbuat baik? Maka kasih itu akan Allah Ta'ala kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripadanya, maka berbuat kebajikan ia akan kita dengan pertunjuk daripada Allah Ta'ala. Yang ini berbuat baik tadi. Apa yang dimaksudkan berbuat baik? Segala kebaikan yang kita buat itu hakikatnya Allah Ta'ala yang buat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Setiap benda tu hakikatnya, setiap yang kita buat tu hakikatnya Allah Ta'ala buat untuk kita lah. Maknanya, apabila kita buat satu kebaikan, makna kebaikan tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapat ke masjid pada malam ni adalah merupakan daripada Allah. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk datang ke masjid walaupun kaki kita yang melangkah, pilihan kita yang kita buat pilihan nak ke masjid ke ataupun tidak. Tetapi secara hakikatnya daripada Allah belaka. Itu yang pertama yang menyebabkan kita kasih kepada Allah. Sebab kebaikan tu semuanya datang daripada Allah kepada kita. Dan kebaikan itu bukan untuk Allah, untuk kita. Walaupun Allah Ta'ala lorongkan kita buat kebaikan, tapi kesemua itu untuk kita. Allah Ta'ala tak berhajatkan apa-apa kepentingan daripada apa yang kita buat. Setiap apa yang kita buat tu Allah Ta'ala akan balas untuk kita. Kebaikan dibalas dengan pahala, dosa akan dibalas. Yang ini kemaksiatan akan dibalas dengan dosa. Dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam. Yang kedua, elok. Kita kasih kepada Allah yang kedua sebab elok, cantik, moliknya. Dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokan pada alam ini semuanya daripada bekas kudrah Allah Ta'ala. Yang ini alam yang kita lalui ini. Apa yang kita lihat ini, apa yang kita sentuh, apa yang kita berinteraksi dengan alam ini, keelokan, kecantikan, keindahan itu adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada sifat kudrah Allah yang dimulai dengan iradah dan berdasarkan kepada ilmu Allah dan disetujui oleh hayat Allah. Ada 4 perkara lah apabila kita sebut apa yang berlaku di alam ini. Ada 4 sifat Allah, yakni hayah, ilmu, iradah dan juga kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu besarnya. Apabila kita melihat alam ini, 4 sifat itu, 4 sifat
Empat sifat serangkai itu ada di dalam setiap penciptaan. Adanya Allah yang hidup dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah dan juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indah alam ini. Dan juga ada juga perkara-perkara yang kadang-kadang kita lihat umpama cacat, tetapi itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia adalah merupakan satu bentuk keindahan, kesempurnaan Allah. Bermaksud Allah Ta'ala boleh buat yang cantik dan juga Allah Ta'ala boleh buat yang agak tidak cantik. Kesemua itu adalah merupakan berdasarkan ilmu Allah, iradah dan juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab kecantikan dunia inilah ramai orang lupa nak mati dan lupa untuk beramal untuk akhirat sebab indahnya dunia. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan dia daripada orang lain dari segi rezekinya, dari segi kekayaannya, lebih-lebih lagi. Dengan sebab itulah setengah orang dia lupa untuk berbekal kepada akhirat sebab indahnya dunia. Dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam ini semuanya daripada bekas kudrah Allah Ta'ala dan adalah kudrahnya itu setengah daripada segala makna keelokan dan kebesarannya. Nah, ini kudrah Allah, kekuatan Allah itulah setengah daripada makna daripada keelokan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Keelokan Allah, kesempurnaan Allah itu adalah bahagian daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kudrah. Sifat qudrah ni kalau kita mengaji sifat 20 dia bahagian ma'ani kan, sifat wujudiyah. Itu kita belajar sifat 20 dulu kan, kecil-kecil dulu. Sifat ma'ani ataupun sifat wujudiyah. Yang lain daripada itu sebagai apa ni, amrun i'tibari kan, atau sifat 20 yang kita mengaji dululah. Kecil-kecil dulu. Dan bahawasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Kasih kepada Allah tu amat banyak. Tanda kasih kepada Allah tu amat banyak. Sangat-sangat banyak. Setengah daripadanya mendahulukan oleh seorang akan mengerjakan yang disuruh Allah atas yang disukai nafsunya. Jadi banyak jalan-jalan yang kita boleh perbuat, yang kita boleh lakukan untuk kita kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menimbulkan kasih kepada Allah. Di antaranya secara umum mengerjakan ataupun melaksanakan segala suruhan Allah. Suruhan Allah tu ada yang wajib, suruhan Allah tu ada yang sunat. Begitu juga dengan larangan Allah. Larangan Allah tu ada yang haram, larangan Allah tu ada makruh. Makruh terbahagi kepada dua, makruh tanzih, makruh tahrim. Jadi kita sebagai orang yang kasih kepada Allah ni, kita lakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Di mana apa yang Allah Ta'ala suruh itulah yang Allah Ta'ala suka. Yang wajib Allah Ta'ala suka. Yang sunat tu tambahan daripada apa yang Allah Ta'ala suka kepada kita. Di antaranya lah yang Allah Ta'ala suka ni, banyak Allah Ta'ala suka benda-benda kebaikan yang Nabi ajar kepada kita kan, kita sebut apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu adalah kalimah yang ringan disebutan kata Nabi, tapi berat di timbangan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan amalan tu biasa kita baca kan, zikir tu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi bolehlah kita baca 100 kali satu hari sebelum subuh ataupun selepas solat subuh kita baca. Itu kalimah yang ringan di lidah kita untuk kita sebut. Dan juga timbangannya berat. Dan Allah Ta'ala suka. Kan kita nak Allah Ta'ala suka. Apabila kita buat apa yang Allah Ta'ala suka, itulah yang mendorong untuk kita suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan campakkan dalam diri kita kasih, cinta kepada Allah. Tu amalkanlah. Tu tanda amal lah tu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi 100 kali sama ada sebelum subuh ataupun 100 kali selepas solat subuh. Dalam berapa? 10 minit, 15 minit saja kan. Kita dengan handphone ada 10 minit.
Lebih lah dengan handphone. Kalau dalam handphone kita ada 5 grup, satu grup, tu dia. Berapa kan? Zaman sekarang, dunia sekarang, bangun tidur apa yang tak pertama tengok? Telefon. Sepatutnya kita sebut zikir alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kadang lepas sembahyang, apa yang kadang-kadang setengah orang buat? Telefon. Orang-orang dulu lepas solat, dia cari biji tasbih untuk bertasbih, untuk berzikir. Tapi zaman ujian kita ni lepas solat, benda yang mula-mula setengah orang buat adalah handphone. Banyak tu kan grup. Kalau ada 5 grup, nak habiskan semua baca 5 grup. Tu WhatsApp tak kira lagi yang lain lah. Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi apa tuan-tuan, banyakkan apa yang Allah Ta'ala suka. Di mana menyebabkan kita akan suka kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripadanya rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala yang ini dengan mati. Dan di antara yang Allah Ta'ala sukalah, yang menyebabkan Allah Ta'ala suka ni, kita rindu untuk jumpa Allah. Yang ini matilah. Kena melalui proses mati baru kita akan jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas mati kita akan duduk di alam barzakh, yang ini tembok di antara dunia dan akhirat. Dalam tempoh yang tertentu, dia akan bangkitkan kita di mahsyar. Di sana kita akan dihitung amalan kita dan proses-proses seterusnya. Dan setiap orang yang masuk syurga tu, dia akan berhak ataupun diberi nikmat yang besar untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mana semua orang akan berhadap dengan Allah di hari akhirat nanti. Cuma ada golongannya berhadap dengan Allah, Allah Ta'ala suka kepada dia. Dan ada orang yang berhadap dengan Allah di mahsyar nanti, tapi Allah Ta'ala benci. Ada juga, ada 2 golongan yang Allah Ta'ala suka dan juga ada yang Allah Ta'ala benci. Kesemua tu akan dilalui oleh setiap orang. Yang kita ni nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala suka, redha kepada kita. Dan tiada benci ia akan mati, melainkan kerana ingin ia akan bertambah makrifah. Yakni seseorang yang dia suka berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan benci mati. Sebab apa? Apabila satu orang yang tak benci mati, dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak ramai orang yang suka kepada mati lah. Jadi bagi orang beriman kepada Allah, yakni mati itu adalah merupakan satu jalan yang semua orang akan tempuhi. Dan dengan perjalanan itulah yang akan mendekatkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila diri kita ni banyak ingat kepada mati, akan lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Mati ni bukan hanya proses berpisah antara nyawa dan juga jasad kita, tetapi mati itu yang lebih besarnya apa yang kita nak bawa, itu yang pentingnya. Bukan hanya satu proses perpisahan antara roh dan juga jasad, tetapi yang penting tu selepas mati tu apa yang perlu kita bekalkan. Dan di situlah berlaku proses kita akan ma'rifatullah, kenal Allah, ikut akan petunjuk Allah, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab dengan kematian itu, meyakini mati dan selepas kematian itu menyebabkan kita akan lebih mengenali Allah, lebih menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih memahami apa yang Allah Ta'ala suka dan lebih memahami untuk menjauhi daripada apa yang Allah Ta'ala tak suka ataupun larang. Kerana sedap musyahadah itu atas qadar ma'rifah, yakni penyaksian dalam lubuk hati kita tu dengan sebab ma'rifah, menyaksikan kebesaran Allah itu dengan sebab kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin kuatlah penyaksian kita kepada Allah. Nah, ini 2 kalimah syahadah tu adalah merupakan kalimah penyaksian. Dan semakin tebal penyaksian kita kepada Allah dengan sebab lebih kenal kita kepada Allah. Apa kehendak Allah kita lebih kenal.
Bermakna syahadah kita akan lebih kuat, akan lebih mantap, akan lebih menguasai diri kita. Dan setengah daripadanya redha ia dengan qada Allah Ta'ala, dan di antara perkara yang menyebabkan dia kenal Allah, redha dengan takdir Allah. Takdir baik ataupun takdir yang tidak baik. Jadi kita redha. Orang yang kenal Allah tu dia lebih akan redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripadanya benci ia akan dunia, dan di antaranya dia taklah termasuk dalam kumpulan orang yang cinta dunia. Kerana dunia itu melalaikan akan dia daripada menyebut Allah Ta'ala pada yang dikasihinya. Dunia-dunia ni, kalau kita tidak betul memahami akan tipu dayanya, menyebabkan kita akan tertipu, akan terlalai daripada tujuan kita dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita kena beribadah kepada Allah? Kita sebagai hamba Allah, dan hasil ibadah tu untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada hajat apa kepada ibadah kita. Apa yang kita buat tu akan dikembalikan kepada kita kesemua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tak berhajat daripada apa yang ada di alam ni. Sebagaimana kita mengaji Usuluddin, Allah Subhanahu Wa Taala ada dua sifat kan? Istighna dan iftiqar. Yani istighna ni maknanya Allah Ta'ala tak berhajat apa-apa kepada makhluk dia. Iftiqar tu makhluk yang berhajat kepada dia. Istighna dan iftiqar tu dua bahagian daripada himpunan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak adalah yang makhluk ni ada dua sifat itu, istighna dan iftiqar, yang tak berhajat kepada apa-apa. Setiap makhluk memang berhajat kepada apa-apa, berhajat kepada ibu ayahnya untuk dia ada. Ibu ayahnya berhajat kepada yang atas-atas untuk dia ada. Hakikatnya berhajat kepada Allah. Tak ada makhluk yang tak berhajat kepada apa-apa. Makan minum, kita berhajat kepada makan minum. Dan iftiqar tu maknanya tempat untuk kita berhajat kepada kita, ada lah. Makna kita ni berhajat kepada Allah belaka. Jadi kesemua tu, dua sifat tu memang tak ada kepada makhluk, ada kepada Allah. Ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala tiada kasih ia melainkan akan Allah Ta'ala, maka jika kasih ia akan yang lainnya, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Dan juga kasih kepada Allah itu dikembangkan lagi. Yang pertama itu kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara direct terus. Dan juga yang kedua ni kasih kepada Allah melalui kasih yang lain. Contohnya apa? Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya. Contoh, dia buat contoh. Satu orang dia sayang kepada satu orang dengan sebab dia sayang kepada orang. Maknanya dia sayang kepada satu anak dengan sebab dia sayang kepada isteri. Begitu. Maknanya pokok utama di sini, utamanya isteri dia sayang. Dan dia sayang juga kepada anak. Sebab apa? Dia sayang kepada isteri. Begitulah seterusnya dengan Allah. Kenapa kita sayang kepada harta? Sebab kita sayang kepada Allah. Allah Ta'ala yang memberikan harta kepada kita. Mana ada dia punya hubungan. Yang pertama tadi direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ni melalui makhluk. Kita suka kepada satu pemberian Allah. Dengan sebab itulah kita sayang kepada Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan hamba bagi kekasihnya dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya, dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Makna selain daripada Allah, masiwallah, apa yang lain daripada Allah tu semua makhluk. Dan kadang-kadang makhluk itu kita suka. Kita suka kepada isteri kita sebab apa? Allah Ta'ala yang takdir kita bersama dengan isteri kita. Hakikatnya kita kena sayang kepada Allah lah. Sebab Allah Ta'ala yang takdirkan kita berkahwin dengan isteri kita. Kita sayang kepada anak kita dengan sebab apa? Yang Allah Ta'ala sudah takdirkan ianya adalah anak kita. Jadi maknanya Allah Ta'ala jua segala-galanya. Di situlah menunjukkan kita ada juga perkara dengan makhluk. Kita sayang makhluk. Di mana sebenarnya kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika kasih ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih ia akan dia, kerana bahawasanya
pesuruh bagi kekasihnya. Kenapa kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan sebab apa? Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala tu sayang kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suruh kita berselawat kepada Nabi juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala suruh kita selawat kepada Nabi, sayangnya Allah Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sayang juga kepada Nabi. Dengan sebab kita sayang kepada Nabi, sebab apa? Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kalau kita lihat alam ini diberi rahmat oleh Allah dengan sebab Nabi. Nabi kan sebagai rahmat ke atas alam ini. Dengan Allah Ta'ala pilih Nabi sebagai membawa rahmat kepada seluruh alam. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Rahmat itu adalah milik Allah. Tapi Allah Ta'ala dengan sayangnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan Nabi itu sebagai bawa rahmat ke atas alam. Dan kekasih bagi kekasihnya. Dan jika kasih ia akan sahabat radhiyallahu anhum, maka kerana bahawasanya mereka itu kasih akan pesuruh Allah Ta'ala. Kenapa kita kasih kepada sahabat baginda Nabi SAW? Sebab dia adalah kekasih baginda Nabi SAW. Kita sayang kepada para sahabat dengan sebab apa? Mereka tu kekasih Nabi. Kenapa kita sayang kepada Nabi SAW? Sebab Nabi SAW tu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesemua tu berpangkalnya kepada kasih kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Pengarang membawa kepada kita contoh-contoh tentang makhluk Allah. Sebab kita ni hidup dengan makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah. Jadi tak ada orang yang hidup tanpa berdampingan dengan makhluk Allah yang lain. Dan apabila kita kenal makhluk Allah tu dan kita sayang kepada makhluk Allah tu, hakikatnya adalah sayang kepada Allah, kena macam tu. Sebab Allah Ta'ala jadikan makhluk tu untuk dekat dengan kita. Lebih-lebih lagi makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Baginda Nabi SAW lah. Yang ini adalah makhluk manusia seperti kita. Tapi bezanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala dan mereka itu hambanya yang sentiasa taat akan dia. Dan jika kasih ia akan makanan, maka kerana bahawasanya menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah. Yang ini kesihatan. Yang ini sahabat Nabi SAW tu kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi. Itu dia punya hubungan tu lah. Dan dengan sebab itulah kita kasih kepada mereka, sebab akan membawa kita kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kasih kepada makanan, makanan tu menyihatkan badan kita. Dan makanan tu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ni adalah merupakan makhluk yang ajaib lah kejadiannya. Berbeza dengan makhluk yang lain. Manusia tu ada akal. Lembu kerbau tu setakat akal dia setakat untuk makan minum sajalah. Dia tidak boleh berkembang seperti manusia. Dan berbeza pula dengan kerbau, lembu dan sebagainya tu. Tengok bagaimana mereka tu makan rumput-rumput ataupun daun-daun. Macam harimau, makhluk Allah juga, hayawan juga. Tapi mereka tu makan daging. Tapi manusia tu makan rumput dan juga makan daging. Itu adalah merupakan kejadian manusia tu. Ahsani taqwim. Kejadian yang cantik, indah manusia ni. Dengan ada akalnya. Dapat menguasai alam ini. Dengan akal, dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri. Dan kesemua itu, apabila kita pergi jauh, membawa kita kasih kepada Allah. Allah Ta'ala tundukkan alam ini untuk kita. Sayang kita kepada Allah. Dan jika kasih ia akan bunga dan taman-taman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Itu maknanya, kalau kita tengok satu keindahan
alam ini, bunga, sungai, taman, laut dan sebagainya, itu perbuatan Allah. Itu adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala buat, ciptakan untuk kita, dan apabila kita melihatnya cantik indahnya. Dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala dan menunjuk atas keesaannya, dan kesemua itu bekas ataupun asar daripada ciptaan Allah. Dan ia juga membawa kepada keesaan, yakni ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kita bincang tentang Allah ni, perkara utama tu Allah ada, wujud. Dan wujud Allah tu esa. Itu perkara utama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kewujudan Allah dan keesaan Allah itu, yakni dilingkungi oleh kesempurnaan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kenapa keesaan tu kena sentiasa kita dampingkan dengan Allah? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala amat benci kepada kesyirikan. Syirik itu adalah merupakan umpama satu musuh. Allah Taala letak sebagai satu musuh. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, sama ada perkataan dan perbuatannya, dia melakukan dosa besar. Dan kerana itulah apabila kita merenung tentang Allah ni, tentang kewujudan Allah, kena sentiasa ada di dalam diri kita ataupun hati kita mendampingkan wujud Allah tu esa Allah. Sebab sebalik daripada keesaan adalah kesyirikan, dan kesyirikan tu adalah merupakan satu dosa besar. Dan kekuasaannya dan memperingat akan segala sifat keelokannya dan kebesarannya, dan jika kasih ia akan orang yang, dan juga apabila kita ingat Allah, kita sebutkan tadi, kita ingat Allah, ada Allah tu, sifat Allah tu esa. Dan segala yang Allah, yang berdamping dengan Allah, segala keelokan, segala sifat yang elok, itu adalah merupakan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagai makrifah lah. Satu contoh bagaimana kita nak kenal Allah. Allah Ta'ala tu ada, dan Allah Ta'ala tu esa, dan Allah Ta'ala tu memiliki segala sifat kesempurnaan keelokan. Tu maknanya sesimpel-simpel untuk kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kesemua tu ada di dalam keyakinan kita, itu dia bagi keimanan. Wujud Allah, kita yakin Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala esa, memiliki segala kesempurnaan. Di mana itu adalah merupakan iman lah yang ada dalam diri kita. Itulah yang membawa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kita tidak ma'rifatullah, kita tidak kenal Allah, macam mana kita nak cinta Allah? Sesuatu yang kita tak kenal, tak boleh kita nak cinta. Macam mana kita nak cinta? Tapi dengan Allah begitu juga. Apabila kita ni kenal Allah, bermakna akan kita cinta kepada Allah. Dan jika kasih ia akan orang yang perbuat kebajikan baginya, dan akan guru yang mengajar, maka kerana mereka itu wasitah antaranya dan antara kekasihnya pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Begitu juga apabila kita sayang kepada guru-guru kita yang pernah mengajar kita muqaddam, yang pernah mengajar kita Al-Quran, yang pernah mengajar kita berbagai-bagai hukum agama. Di mana kita sayang kepada guru kita. Di mana guru-guru kita tu adalah merupakan perantaraan daripada Allah membawa ilmu kepada kita. Jadi kita sayang kepada guru kita. Dan dengannya lah membawa kita sayang kepada Allah. Sebab guru kita tu membawa kita untuk kenal Allah, untuk membetulkan bacaan Al-Quran kita, untuk kita memahami hukum-hukum agama, untuk kita beramal. Kita sayang kepada mereka. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar dan berbuat kebaikan. Sesungguhnya yang memberi taufik, yang memberi petunjuk kepada guru kita untuk mengajar kita itu Allah. Kalau Allah tak memberi taufik kepada guru kita untuk mengajar kita, tak adalah dia mengajar kita. Jadi kesemua tu berdasarkan kepada taufik, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita datang mengajar ni adalah merupakan petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala kuatkan diri kita untuk datang. Itu adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala letakkan kepada diri kita. Setiap orang macam tu. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan atas kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebesar-besar sesemulia-mulia makhluk
Yang buat kebaikan kepada kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi lah yang mengajar kita tentang Islam. Baginda Nabi SAW lah mengajar kita tentang iman. Baginda Nabi lah mengajar kita tentang halal dan haram. Baginda Nabi lah mengajar kita tentang akhlak dan sebagainya. Baginda Nabi. Jadi kebaikan yang teramat banyak tu adalah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah utusan Allah. Dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia yang menjadikannya puji kepada Allah. Syukur, terima kasih kepada Allah sebab Allah Ta'ala utuskan Rasul. Kalaulah tak ada Rasul di atas muka bumi ini, kita tak tahu apa itu, kita tak tahu apa kebenaran, kita tak tahu apa itu kebatilan. Jadi terima kasih kepada Nabi, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan membangkitkan jadi pesuruh seperti firman-Nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La haula. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله
maqama Muhammadilladzi innaka la takhzul. Kita sambung sikit lagi. Dan membangkitkan jadi pesuruh seperti firman-Nya. Di sini dibawakan ayat-ayat yang berkenaan dengan utusan Allah lah, Nabi SAW membawa kita kepada kasih kepada baginda. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yang bermaksud ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab akan pesuruh daripada mereka itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca ia atas mereka itu akan Al-Quran dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik dan mengajar ia akan mereka itu akan Quran dan segala hukum yang ada di dalamnya. Maka tiada ada Rasul itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Jadi pengarang ni nak bawa kepada kita di antara wasitah, perantaraan yang membawa kita kasih kepada Allah ni baginda Nabi SAW. Tak adalah yang paling Allah Ta'ala sayang melainkan Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dia huwallazi ba'atsa fil ummi, isim dhamir. Dia tu Allah yang mengutuskan, membangkitkan yakni Rasul yang ummi, yang tak boleh membaca dan menulis. Minhum yatlu alaihim ayatihi, yakni membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran tu, Nabi tu. Wa yuzakkihim, yakni mensucikan mereka daripada syirik. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar kepada mereka tu kitab dan juga hikmah. Tengok ayat ini menggambarkan bagaimana kenapa kita kena sayang kepada Nabi SAW. Tak adalah makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya berbanding dengan Nabi SAW. Utusan Allah benar-benar ni, yang mana tugas baginda menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada kita. Dan baginda Nabi diutuskan untuk kita membersihkan diri kita tu daripada kesyirikan. Syirik ni adalah merupakan umpama musuh lah kepada Allah. Allah Ta'ala memang tak suka langsung kesyirikannya. Allah Ta'ala tak benarkan kita memperduakan Allah dengan apa pun, sama ada segi keyakinan ataupun sembahan, tak boleh. Di mana Allah Ta'ala sebut, innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa selain pada syirik. Mana seorang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada syirik, memang terlepas daripada keampunan Allah. Dosa-dosa yang lain masih ada peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah, walaupun satu orang tu tak bertaubat masa dia meninggal. Tapi syirik tu memang Allah Ta'ala cop, memang tak akan diampunkan. Mana besarnya. Dan tugas baginda Nabi SAW tu untuk mengajar kita, membersihkan diri kita daripada syirik, sama ada akidah kita ataupun amalan-amalan kita. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin. Tiada atas pesuruh melainkan menyampaikan yang nyata ia, dan firman-Nya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, yang bermaksud bahawasanya engkau tiada menunjuki engkau akan mereka yang engkau kasih akan dia, dan tetapi Allah yang menunjuki ia akan mereka itu yang menghendaki ia akan dia, dan amati olehmu akan firman Allah Ta'ala. Baginda Nabi SAW tu memang utusan Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, tapi secara hakikatnya yang berpetunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebut di sini kerja Nabi adalah merupakan menyampaikan petunjuk daripada Allah, tetapi secara hakikat memberi petunjuknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang bermaksud dan melihat engkau akan manusia masuk mereka itu ke dalam agama Allah Ta'ala satu jamaah, kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, maka mengucap tasbih olehmu
dengan memuji Tuhan engkau dan minta ampun olehmu akan dia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada pangkat mata memandang saja dan berfirman. Makna ayat ini menggambarkan di mana manusia akan masuk Islam secara ramai-ramai, berbondong-bondong. Ini adalah merupakan kurniaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kegembiraan kepada kita lah. Di mana peringkat awal dakwah Nabi orang menolak, sehingga Nabi SAW terpaksa hijrah ke Madinah sampai di saat Nabi tu nak dibunuh. Tapi di akhir perjuangan dakwah Nabi itu, di mana orang Islam masuk Islam, orang manusia masuk Islam secara afwajan, yakni secara ramai-ramai, berbondong-bondong. Dan Allah Ta'ala suruh bertasbih dan juga bertahmid dan juga minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia adalah Maha Pengampun. Inilah secara kesimpulannya, maknanya tu nikmat Allah. Islam tu adalah nikmat Allah. Kita sebagai orang Islam ni nikmat daripada Allah. Allah Ta'ala pilih kita ni beri Islam, beri iman kepada kita ni satu nikmat Allah. Naklah kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Dan dengannya kita akan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengannya Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.